Hakim Hendrik Stenhuis yang membacakan ringkasan penghakiman turut memerintahkan ketiga-tiga lelaki itu membayar pampasan lebih 16 juta euro kepada ahli keluarga mangsa. Beliau berkata peluru berpandu bak telar dibawa ke Ukraine atas inisiatif Dubinsky selaku pegawai memerintah dalam Republik Rakyat Donetsk, DPR, dan merupakan pegawai memerintah dalam DPR. Van de rechtbank is geen bewijs dat Pulatov daadwerkelijk zelf enige bijdrage heeft geleverd aan de inzet van de bukteler. En Pulatov draagt geen strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor de bijdrage van anderen aan deze inzet. De conclusie is dan ook dat Pulatov van elk van de te lastig gelegde varianten van beide feiten dient te worden vrijgesproken. Hakim itu seterusnya berkata, peranan aktif yang dimainkan oleh tertuduh adalah penting apabila menembak peluru berpandu bak sehingga Dubinsky dan Tkachenko telah bekerjasama dan sebagai pelaku dengan kru bak telar telah menembak jatuh pesawat MH17. Beliau berkata, Gherkin merupakan pemimpin tertinggi tentera DPR dari segi operasi dan oleh itu memikul tanggungjawab akhir untuk penempatan sumber ketenteraan dalam DPR. Beliau berkata pesawat MH17 yang ditembak jatuh menyebabkan kemusnahan teruk dan meragut nyawa 298 orang dengan memberikan kesan serius yang tidak dijangka kepada keluarga. Mahkamah menyifatkan sikap dan perilaku Tkachenko, Dubinsky dan Gherkin yang hanya menjawab pertuduhan dari jauh sebagai tidak menghormati dan menyakiti perasaan waris, menyebabkan penerbangan MH17 terhempas dan kematian semua orang yang berada dalam pesawat itu adalah satu pertuduhan serius. Hakim itu berkata sejumlah 306 tuntutan bagi pampasan telah ditaksir mengikut Undang-Undang Ukraine. Beliau berkata pampasan bagi kerosakan moral termasuk dari segi emosi telah dibenarkan yang berjumlah lebih 16 juta euro. Ketika membebaskan Oleg Pulatov, hakim itu berkata tidak ada keterangan mengenai pembabitan aktif di pihak Pulatov dalam menggerakkan bak telar atau tugasan yang diberikan oleh Dubinsky kepada Tkachenko. Terdahulu menyentuh mengenai keterangan yang dikemukakan, hakim itu berkata mahkamah tidak meragui sama sekali bahawa MH17 telah terkena sebutir peluru berpandu bak yang ditembak dari padang di ladang itu. Prosiding jenayah terhadap keempat-empat lelaki bermula pada 9 Mac 2020. Bagaimanapun, tiada seorang pun yang hadir pada prosiding itu dan mahkamah memutuskan bahawa mereka dibicarakan secara in absentia di bawah Undang-Undang Belanda. Mereka berdepan pertuduhan menyebabkan pesawat itu terhempas sehingga mengorbankan semua penumpang serta kru MH17 yang boleh dihukum mengikut perkara 168 Kanun Jenayah Belanda dan bagi pertuduhan membunuh 298 orang yang berada dalam pesawat itu, kesemua tertuduh boleh dihukum mengikut perkara 289 Kanun yang sama. Dilaporkan bahawa MH17 telah ditembak jatuh oleh sebutir peluru berpandu bak ketika terbang melewati kawasan dilanda konflik di timur Ukraine pada 17 Julai 2014. Kesemua 298 penumpang serta kru dalam pesawat malang itu yang terdiri daripada 43 rakyat Malaysia, 193 rakyat Belanda dan 27 rakyat Australia telah terkorban.